Hi guys, welcome back to Bull Gadget. Ini adalah Doogee N40 Pro. Brand ni jarang sekali kita dengar dekat market Malaysia. Dan Doogee ni, dia terkenal dengan phone-phone yang rugged, phone yang tahan lasap. Aku dah gunakan phone ni dalam seminggu lebih dan banyak benda yang menarik aku nak share dalam video ni lah. Jadi, kita mulakan dengan design dia dulu. Design phone ni cantik, nampak fresh dan finishing body dia ni ada sentuhan seakan-akan material kulit. Tapi bukan kulit yang betul lah. Dia masih lagi plastik, cuma ada sentuhan kulit. Waktu pertama kali pegang phone ni, aku rasa macam pernah tengok dia punya design ni. Dan dia punya finishing body ni pun seakan-akan sama. Kalau tengok dekat bahagian design kamera dia, tinggal letak brand Poco je, dia dah jadi Poco N3. Memang tak dinafikan lagi lah, dia punya design ni memang sama macam Poco N3. Dia punya material body ni dia terbuat daripada plastik. Lepas tu fingerprint scanner ada dekat bahagian tepi, dia merangkap sekali dengan power button. Design screen dia masih menggunakan design yang lama, water drop screen. Untuk bahagian design dia ni, aku tak ada masalah sangat walaupun dia punya design ni sama macam dekat Poco N3. Asalkan phone ni dia rasa selesa, rasa best untuk pegang, bagi aku dah cukup okey lah. Dan material body yang digunakan ni memang best lah untuk kita pegang sebab dia tak rasa licin je kat tangan tu. Walaupun tak pakai casing, phone ni rasa sangat grip dekat tangan. Beralih ke bahagian skrin dia, phone ni gunakan IPS LCD resolusi 720p. Untuk resolusi skrin dia ni agak rendah memandangkan skrin dia yang besar 6.52 inci. Jadi dia punya skrin ni kurang tajam dan kalau nak layan YouTube, dia menyokong sehingga 720p sahaja. Tapi kalau nak layan movie dekat Netflix, bagi aku tak ada masalah. Dia masih dapat layan dengan kualiti yang baik. Warna yang dipaparkan skrin ni pun bagus, warna yang vibrant dan kecerahan dia dalam keadaan yang baik. Untuk performance dia pula, sepanjang lockdown ni, smartphone adalah gadget yang sentiasa ada dengan kita lah. 24 jam ada dengan kita. Nak buat apa pun sentiasa dekat smartphone je. So, aku selalu layan media sosial, scrolling Facebook, Instagram, TikTok semua tu. Dekat phone ni memang tak ada masalah lah. Memang boleh layan dengan baik je. Multitasking dekat phone ni pun rasa ringan je. Itu disebabkan RAM dekat phone ni cukup besar, which is 6GB. Dan internal storage dia 128GB UFS 2.1. Jadi RAM dan storage yang besar macam ni memang terasa lancar je lah nak buat kerja apa pun. Cuma chipset yang digunakan ni bukanlah chipset yang paling latest ataupun chipset yang berkuasa. Dia punya chipset ni agak berumur sikit. Dia dah 3 tahun ada dekat pasaran. Jadi untuk main game yang berat macam PUBG, dia agak struggle sikit lah. Dia tak dapat nak berikan performance yang baik dan stabil. Boleh main game macam biasa, cuma dapat setting grafik yang low. Jadi kalau korang seorang user yang tak terlalu bermain game, then korang akan happy lah dengan performance phone ni. Tapi kalau korang seorang user yang gaming berat, then korang akan kurang happy lah dengan performance dekat phone ni. Walaupun RAM yang diberikan besar, 6GB, tapi dia punya chipset ni tak cukup berkuasa untuk kita bermain game. Game yang berat lah pada tahun ni. Untuk kamera dia, dia ada 5 setup kamera, 4 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 20MP untuk kamera utama, 8MP kamera wide, 8MP untuk kamera makro dan 2MP untuk kamera portrait. Kamera selfie dia 16MP. Untuk hasil kamera dia bagi aku dah cukup cantik, warna yang vivid dan detail yang tajam. Tapi itu dekat kamera utama dia lah, 20MP yang gunakan sensor daripada Sony IMX350. Untuk kamera yang lain, dia so-so je dan aku pun selalu guna untuk kamera utama je lah untuk ambil gambar. Dan dia punya kualiti gambar ni kurang stabil. Kadang-kadang dia well exposed, kadang-kadang dia over exposed. Dan sepanjang gunakan phone ni untuk ambil gambar, apa yang aku perasan, phone ni dia ada problem dengan autofocus. Dia punya autofocus tu ada delay dalam beberapa detik. So dia lambat lah untuk fokus bila kita nak ambil gambar tu. Tapi jangan risau sebab autofocus ni adalah masalah software bukan hardware. So untuk next update nanti dia akan okey lah untuk autofocus dekat kamera phone ni. Antara kelebihan lain yang ada dekat phone ni ialah dia punya saiz bateri
Yang mana dia punya bateri ni berkapasiti 6380 mAh. Memang besar gila lah saiz bateri dia. Dia punya charger pun cukup pantas, 24 watt. So, bateri yang sangat besar macam ni memang idaman semua orang lah. Sebab ya, siapa suka charge phone kan? Dan dia punya untuk charge pun cukup laju, tak perlu ambil masa yang lama. Jadi kalau dah ada saiz bateri yang besar macam ni, memang best lah nak layan game ke. Dan kalau korang seorang yang kerja outdoor, kerja luar, memang sangat memerlukanlah saiz bateri yang macam ni. Ambil contoh rider lah, rider Foodpanda ataupun Grab. Memang sangat sesuai lah untuk gunakan phone yang mempunyai kapasiti bateri yang besar macam ni. Baiklah, untuk harga jualan dia, kalau kita dah convert ke ringgit Malaysia, harga rasmi dia ialah RM1070. Tapi brand Doogee ni dia selalu buat diskaun, dia selalu bagi promotion. Dan harga yang paling rendah korang boleh dapat dalam RM700. In case kalau korang tekan link dan harga dia RM1070, dia tak ada diskaun ataupun tak ada apa-apa promotion, better korang survey phone lain lah. Phone yang banyak lagi phone yang harga RM1000 dan bagi spesifikasi yang lebih menarik daripada Doogee N40 Pro ni. Dan kalau korang tekan link tu, harga dia RM700, ada diskaun, aku rasa cukup berbaloi lah untuk dapatkan smartphone mid-range yang macam ni. So guys, nampaknya saja video untuk Doogee N40 Pro. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bully Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.